semangat tu insya-Allah ya Tuhan bagi ganjaran A+++ untuk awak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, yang penting usaha anda pada pagi ini tidak sia-sia, kerana saya akan bagi 100% momentum saya untuk kamu terutamanya dalam teknik menjawab kertas 1. Baik, hari ini dan minggu lepas saya masih lagi dalam skop kertas 1, tetapi kita bahagikan kepada bahagian di mana yang pertama minggu lepas saya tekankan tentang bahagian A. Untuk minggu ini saya tekankan bahagian B sahaja. Okey, kenapa cikgu asingkan? Kerana kita ada banyak bahagian dan juga kita kena fokus setiap apa yang kita buat. Dan kamu juga akan rasa macam Trisha kata selamat pagi. Yes, selamat pagi Trisha 10. Okey, kamu akan rasa macam okeylah dapat fokus. Mula-mula fokus bahagian A. Kemudian hari ini kita akan tengok bahagian B untuk kata apa perskoran sebanyak keseluruhannya 100 markah. Maksudnya bahagian A minggu lepas 30, bahagian B 70, maka dicampurkan kedua-duanya 100 markah. Okey, nampak macam cikgu macam risau je kan? Tapi tak apa, jangan risau. Kertas 1 yang paling senang untuk skor. Yang penting kita ikut apa yang telah diberikan dan kita faham apa yang kita tonton dan lihat. Yang penting anda setia bersama saya 1 jam 30 minit pada hari ini. Kalau anda tidak keluar awal, insya-Allah anda akan dapat semuanya. Ya. Okey, terlebih dahulu sebelum saya mulakan ceramah ataupun taklimat tentang teknik menjawab kertas 1, saya nak wawarkan kepada yang baru masuk ataupun yang dah lama masuk tadi, jangan lupa jawab kuis. Saya sediakan kuis dari minggu pertama, minggu kedua. Ada pelajar tanya, cikgu, boleh saya jawab lagi tak yang untuk kuis minggu pertama? Ya, boleh. Silakan. Kita tengok masa yang terpantas. Siapa yang jawab yang tepat dan masa dia pantas, itulah dikira pemenang. Pemenang akan diberi tahu pada 25 hari bulan akan diumumkan. Setiap kali waktu subjek saya pasti ada kuis. Kuis dia tak banyak pun, awak jawab beberapa soalan yang saya nyatakan dalam teknik menjawab, insya-Allah awak boleh jawab. Cikgu nak jawab kuis kat mana? Saya ada link. Saya dah bagi link dekat atas. Ada link untuk kuis saya paste lagi sekali. Boleh jawab. Ni link dia. Tapi jangan jawab sekarang. Tunggu sampai selesai taklimat saya. Kalau awak jawab sekarang nanti salah macam mana? Tunggu. Nanti bila habis waktu nanti insya-Allah awak boleh terus jawab kuis ya. Siapa yang paling pantas dan tepat ke soalan yang saya berikan tu, insya-Allah dialah pemenangnya. Okey? Bersemangat tadi Amir. Ni hari ni Intan Nizal. Dia kata, cikgu saya nak jawab kuis. Okey, silakan. Tapi jangan jawab sekarang. Tunggu ya. Tunggu sampai selesai taklimat ni. Okey, saya mulakan sesi kita. Yang pertama, terlebih dahulu saya suka beri awak ketenangan fikiran dulu. Saya suka muzik dan saya pun nak awak dengar muzik yang saya akan share hari ni. Okey, jom kita tengok. Tiada rumah seumpama dia didengar manusia yang bumi yang tiada udara, badai tiada nyawa, mesti hilang suatu hari tanpa disadari. Di kepala hutan akan kehausan.
yang malam. Dewasa kita saling merayakan kejayaan yang akhirnya membinasakan. Apalah gunanya kematangan pikiran bila jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. Okey. Okay. Stop share. Okey. Saya nak nyatakan stop share screen pula. Okey, saya nak nyatakan dekat sini lagu hijau. Dia hanya memberikan perkataan hijau, tapi dia banyak maksud. Hijau tu dari segi keindahan alam, hijau tu dari segi orang kata apa yang kita nampak alam sekitar dan sebagainya kan. Contoh macam rumput lah. Dia bagi simbol rumput, kita nampak apa yang kategorikan rumput tu. Rumput tu seperti rakyat. Contoh rakyat Marhain. Kalau bunga tu apa ni orang kata kayangan lah apalah kan. Contoh dia ada simbol-simbol. Dikatakan simbol-simbol tersebut memberikan kita inspirasi bagaimana kita nak mengolah sesuatu orang kata bahasa itu menjadi menarik. Begitu juga penulisan lah. Okey, tadi gambaran untuk hijau tu kita dapat lihat bahawa bumi kita perlu dijaga kan. Itu salah satu contoh lah tajuk kalau dalam karangan pencemaran alam sekitar. Sebab itulah saya kan suka dengar lagu-lagu yang ada orang kata ada seni kata yang menarik lah, orang panggil puitis ya, puitis, supaya bila kita buat karangan kita tak ada rasa macam tak ada idea lah ya, tak ada idea rasa macam tak boleh buat lah. Okay? Ada yang pelajar kalau dia ambil SPM kan, kalau dia duduk atas kursi relax, dia macam tu kan, dia fikir. Dia tak ada idea. Kadang-kadang kan terlalu lama. Bila terlalu lama ada masalah dekat situ. Masalahnya masa tu berjalan dan bila dia nak jawab karangan. Itu yang menjadi satu persoalan dekat sini ya. Okay, jadi jom kita tengok apa saya nak share hari ni. Saya nak kongsi. Okay, nampak jelas Okey, rasa jelas. Saya nak share teknik menjawab soalan bahasa Melayu 103/1 bahagian B. Okey, suara saya jelas ke? Sebelum saya meneruskan teknik menjawab ni. Pengerusi majlis, okey ke? Okey. Okey, jelas Okey, terima kasih. Baik, di sini saya bawakan slide untuk kamu. Kita nak share hari ni tentang soalan kertas 1 ni, bagaimana cara nak buat ya. Okey, untuk yang pertama sekalinya, bila kita buat exam ataupun ujian peperiksaan yang sebenar, kita dah tak ada percubaan lah di sini sebab percubaan ramai yang dah selesai kan jawab soalan. Okay, jadi kita akan bersedia untuk bulan 3 insya-Allah. Pada awal bulan 3 kita akan jawab kertas bahasa Melayu dahulu ya. Okey, jadi persediaannya, okey, jangan ada perasaan ingin mencuba dalam karangan. Maksudnya masa kejadian yang sebenar. Kalau ingin mencuba tu bila? Okey, semasa awak buat latihan di rumah, buat latihan bersama cikgu di sekolah, yes. Kalau macam awak, cikgu saya teringin nak jawab soalan syarahan, boleh tak? Itu boleh. Tetapi bila dalam SPM awak terlupa format syarahan, kira-kira awak hang ataupun blank, tiba-tiba rasa macam tiba-tiba saya rasa hilang semua, saya tak boleh jawab. Maka jangan berani menjawablah. Pergi kepada soalan yang mudah, iaitu karangan yang tidak berformat. Masalah bila kita buat karangan berformat, bila kita salah dari segi format, maka akan menjejaskanlah sedikit sebanyak
kita punya fokus dan kita punya isi yang kita hendak sampaikan. Okey, jadi yang paling penting yang saya tulis hari ini ialah malu bertanya sesat jalan. Jadi janganlah kita bertanya soalan yang awak rasa tak faham dan perlukan pertolongan. Silakan ya, saya sedia membantu insya-Allah. Saya nampak ada 4 chat dekat situ, nanti lagi saya jawab ya. Okey, boleh lagi saya kemukakan saja soalan, insya-Allah saya jawab. Okey, kita nak meneruskan hari ini iaitu apa itu kertas 1103/1. Okey, untuk kod kod subjek SPM, awak akan gunakan 1103/1 ni sebagai kertas jawapan untuk awak jawab. Ya, satu saja, inilah kod dia. Okey, untuk yang dulu jangan fikir. Itu biar dulu-dulu. Yang sekarang-sekarang, kita fikirkan yang sekarang sebab kita dalam kategori KSSM. Yang dahulunya kakak abang awak semua guna KBSM. Jadi dia sangat berbeza dan buku dia tidak sama. Awak tak boleh ambil buku kakak awak belajar. Tak sama. Ya, dari segi teknik KSSM dengan KBSM dia lain sikit. Ya. Okey, kemudian masa yang dicadangkan 1 jam 30 minit. Ada pelajar kata, cikgu, macam lama je. Lama saya nak tunggu, cikgu. Okey, sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Awak hanya ada masa 2 jam saja, 30 minit bahagian A, 1 jam 30 minit bahagian B. Bila awak dah mula menjawab, awak akan rasa tak cukup. Ya, satu soalan tu rasa tak cukup nak jawab sebab awak memikirkan idea lagi, nak kembangkan isi huraian lagi kan. Okey, jadi awak gunakan sebaik-baiknya. Okey, kenapa cadangan masa 1 jam 15 minit? Okey, tentunya 15 minit lagi untuk berikan penekanan awak menyemak jawapan ataupun menyemak penulisan awak yang telah dijawab. Sekiranya ada kesalahan dari segi tata bahasa, dari segi tanda baca, lagi ejaan dan sebagainya, kamu boleh betulkan dan semak. Okey, saya ingatkan di sini sekali lagi, bila awak masuk dalam Dewan Peperiksaan SPM, anda tidak dibenarkan sama sekali ataupun diharamkan, sampai tahap diharamkan untuk membawa liquid paper dan juga correction tape. Dua benda tu memang tak boleh bawa masuk. Cikgu, highlight boleh bawa masuk ke? Boleh. Highlighter, pen, dan sebagainya boleh bawa masuk, kecuali kalkulator pun tak dibenarkan sebab dia bahasa Melayu tidak perlu mengira. Jangka lukis pun tidak perlu. Jadi bawa yang mana perlu sahaja. Dan saya ingatkan di sini bahawa pelajar dia tanya, cikgu soalan objektif tak ada ke? Memang tak ada. Semua subjektif. Cikgu, apa beza objektif dengan subjektif? Okay, objektif tu ada ABCD. Subjektif tu semua bahagian penulisan. Maksudnya awak jawab soalan dan menggunakan kreativiti awak secara bertulis. Tak ada lorek-lorek, tak ada. Okey, satu lagi saya nak ingatkan juga. Bila awak menulis, pastikan pen yang awak bawa tu lebih dari satu lah. Contoh awak memilih pen biru. Okey, dalam 3 pen bawalah 3 hingga 4 pen. Sebab kalau habis dah awak katakanlah kita PKP lama kan, awak tak check, awak macam kelang kabut kan, pagi nak pergi ke Dewan Peperiksaan tu, check. Ataupun sebelum masuk Dewan Peperiksaan tengok sama ada ink dakwat pen awak tu masih berfungsi ataupun tidak. Jadi bawalah lebih, janganlah bawa satu. Saya selalu tengok pelajar kan, kalau masuk Dewan Peperiksaan ada satu pen, satu pemadam, tak tahu dia nak padam macam mana, bukannya boleh padam pun kan. Okey, kemudian dia bawa pembaris, itu je, lain dia tak bawa. Jadi tak boleh macam tu lah. Tak boleh. Passport boleh bawa masuk ke? Tak boleh. Kena ikat getah. Tak boleh bawa masuk. Okey, highlighter boleh dibenarkan. Okey, baik. Biasanya kalau kita masuk Dewan Peperiksaan juga tidak dibenarkan membawa sebarang dan juga mesti bawa kad pengenalan. Okey, di sini kita tengok karangan respon terbuka. Kenapa dia tulis 350 hingga 500 patah perkataan? Okey, sebab dia nak anda menulis dengan huraian yang berkembang, isi yang boleh ketengahkan, diberikan idea yang menarik dan sebagainya. Okey, yang penting kita
lihat, pandang, menjawab soalan karangan B lah. Yang penting awak baca maklumat yang diberikan dalam bahan. Baca dulu betul-betul ya, sebab dia ada 2 teknik nanti saya akan ajar. Okey, kemudian kenal pasti tema soalan, fahami kehendak atau arahan soalan, bina kerangka karangan yang jelas, ringkas. Okey, tulis karangan yang panjangnya 350 hingga 500 patah kata. Ada pelajar kata, cikgu tak boleh ke saya baca soalan dan terus tulis? Okey, jangan, itu bahaya. Seolah-olah awak ambil bola bowling, awak baling bola bowling dan bola tu jatuh longkang, tak ada apa-apa, awak tak akan dapat apa-apa. Maksudnya tajuk pun tak menepati kehendak soalan, awak punya isi pun tidak tepat dan sebagainya. Kerangka soalan tu sangat mudah dan terus jawab. Maksudnya macam bina tiga idea kan. Okey, ada pelajar tanya, cikgu apa nama ni, kertas test pad tu siapa bagi? Itu lembaga peperiksaan yang akan bagi. Kamu tak perlu bawa. Tidak dibenarkan calon membawa sebarang kertas termasuklah test pad dalam soalan. Cikgu, kalau tak cukup, awak boleh angkat tangan dan minta. Cikgu, tak cukup lah. Sebenarnya cukup. Jangan kata tak cukup sebab satu buku akan diberikan, seolah-olah buku latihan tu akan diberikan kepada kamu untuk kamu jawab. Jadi saya rasa macam tak logik lah bila pelajar kata tak cukup. Perkataan tak cukup tu. Sebab mesti terlebih punya di muka surat. Jangan risau. Okey, karangan mesti mengandungi perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Tentunya ada. Ada pelajar dia tulis, dia terlampau banyak sangat idea. Dia tulis, dia terlupa nak buat perenggan penutup. Ada potong markah ke cikgu kalau saya tak tulis penutup? Dia tak potong markah. Cumanya awak tidak bolehlah sampai ke cemerlang. Kepujian pun tengoklah keadaan macam mana, walaupun ayat awak bagus tetapi awak terlupa nak tulis perenggan penutup, seolah-olah awak pakai baju tak pakai seluar. Kiranya macam itulah ibarat yang saya akan bawakan ya. Okey, karangan ini berdasarkan 4 domain. Sebenarnya awak tak perlu fikir pun. Sebenarnya banyak kepada cikgu yang perlu memikirkan. Jadi awak abaikan je lah domain-domain ni. Cuma saya nak bagi tahu domain ni yang ada awam, peribadi, pendidikan dan kerjaya ni, dia ada kena-mengena dengan buku teks yang awak bacalah. Tingkatan 4, tingkatan 5. Cikgu, kalau saya lupa, tak ada jadi masalah pun ya. Tak jadi masalah. Dia bukan untuk dihafal, tetapi untuk difahamkan dan diketahui. Asalkan awak tahu je dah cukup. Okey, tak perlu hafal. Cikgu, saya kena hafal ke? Tidak. Okey, seterusnya kita tengok cadangan pemerengganan. Okey, ini yang paling penting. Sebenarnya awak manage sendiri ya. Awak kena fikir sendiri tentang jumlah perenggan. Dia tidak semestinya apa yang saya tulis dekat sini. Bergantung kepada awak nak menulis macam mana. Contoh, saya nak 500 patah perkataan. Saya suka genapkan 500. Saya tak suka 350 sebab saya suka isi yang berkembang. Okey, jadi pendahuluan di sini walaupun satu perenggan kita menggunakan 5 hingga 6 ayat. Okey, jumlah perkataan dia dalam 100. Kita boleh bajet macam itulah ya. Okey, 3 isi pun 100 kali dengan 3 jadi 300. Okey, penutup 100. Okey, sekiranya awak tak nak ikut macam saya, itu terpulang. Maksudnya awak buat pendahuluan 80, 3 isi. Okey, setiap satu isi tu 113, 114 dan akhirnya penutup 80. Terpulang, tak ada masalah. Yang penting genapkan 500. Cikgu, kalau saya tak sampai 500, 450 ke 458 boleh ke? Boleh. Jangan lebih daripada 510. Hanya 510 saja kita maafkan lah. Lebih dari itu apa akan jadi cikgu? Okey, senang cerita, dia ada penalti lah. Kalau lebih 510, dia tak dapatlah di peringkat cemerlang. Dia tidak boleh pergi ke peringkat cemerlang sebab karangan dia tidak mengikut kehendak soalan. Dia kena bawah 500 sebenarnya ya, tetapi tidak boleh kurang dari 350. Sebab kalau kurang macam mana nak dapat cemerlang kan? Tapi kalau dapat 350 tu macam agak pendek sebenarnya. Jadi kembangkan idea awak. Jangan terhenti setakat itu sahaja. Okey? Baik, seterusnya bila kita melihat kepada karangan ya, tentunya kita pernah mendengar perkataan pendahuluan.
tipulah kata saya tak tahu ya. Jadi dari sekolah rendah lah pada saya dengan sekolah menengah sama je. Cuma ada macam upgrade sikit dari segi cara menulis dan juga cara nak mengembangkan isi dan idea lah. Yang di mana perenggan pendahuluan dia biasanya ada ayat tema, huraian, contoh, impak tu kesan dan penegas. Ada pelajar kata, cikgu kalau tak bagi ayat penegas boleh ke? Untuk karangan bahagian B ni eloklah berikan penegas supaya kita dan juga dia berkembang dari segi apa yang dia ceritakan. Yang penting kalau karangan bahagian B ni ayat huraian dia tidak semestinya satulah, awak boleh bagi lebih. Bagi lebih tak ada masalah, asalkan tadi saya kata berpandukan kepada patah perkataan tu awak genapkan dalam 100 patah begitulah ya. Okey, isi wajib 3 ya anak-anak. Okey, ada pelajar tanya, cikgu kalau tak boleh saya tulis isi 4 isi atau 5 isi. Ada pelajar tanya macam tu sebab dia kata saya banyak sangat idea cikgu, saya rasa macam nak bagi idea. Saya bukan kata tak boleh, tetapi dia akan menjejaskan fokus. Yang pertamanya dia akan menjejaskan fokus awak sebab banyak sangat awak nak fikir. Yang kedua dia akan mengganggu patah perkataan. Bila terlalu banyak isi yang awak nak ceritakan, dia akan mengganggu. Dia sedikit sebanyak saya pernah banyak kali buat latihan dengan murid, memang dia mengganggu. Jadi kita wajibkan 3 saja. Kalau orang kata dah 3 boleh dapat markah penuh, mengapa kita perlu menyusahkan lagi hidup kita dengan perkara-perkara yang tidak perlu, betul tak? Bukan saya kata tidak perlu, maksudnya macam ikut kesesuaian lah apa yang kita nak tulis. Jadi wajiblah isi tu 3 dulu. Kita bagi 3 dulu. Okey, isi tu cikgu boleh tak saya conteng kat kertas soalan? Boleh. Kertas soalan tak ada masalah. Jangan conteng dekat kertas jawapan saja sebab kertas jawapan tu akan dihantarlah kan untuk disemak. Tapi isi yang awak conteng tu perlu dan wajib. Kalau awak tak conteng, tak ada idea, tak ada isi, macam mana awak nak menuliskan? Jadi kita rancang sesuatu benda yang kita nak buat tu, kita rancang dulu. Contoh kamu nak pergi melancong kan. Apa yang perlu kamu buat? Bawa baju, bawa keperluan kamu, bawa ni, bawa tu. Okey, jadi kita ada perancangan supaya kita tidak tertinggal ya. Okey, untuk ayat isi ya, dia mesti ada ayat topik juga ataupun pokok. Ayat isi tu macam idea yang kita ambil tadi. Okey, kemudian kita menguraikan isi karangan tu, bolehlah pilih 1 atau 2 atau 3 terpulang. Okey, ayat contoh dan kesan macam biasa dan juga ayat penegas. Semua sama je ya, lebih kurang, cuma dekat perenggan penutup ni saya cadangkan awak guna teknik pecah. Pecah tu maksudnya rumus ya. Per tu untuk penutup, ca tu untuk cadangan. Okey, harapan tu harapan tu pecah. Okey, kemudian pecah apa? Pecah apa? Macam tu. Bahasa sekarang kan, maksudnya ada ayat penegas, Okey, cuma bila awak kesimpulan ni pendek tak ada masalah. Sebenarnya ada pelajar kata, cikgu saya kadang-kadang tak ada idea lah. Dah banyak bagi idea untuk isi semua, tiba-tiba perenggan penutup saya pendek. Okey, sebenarnya tak ada masalah asalkan awak berjaya menutupnya. Kalau awak tak ada penutup seolah-olah awak pakai baju tak ada seluar. Senang cerita macam tu je. Jadi awak akan meneruskan dengan penutup yang betul ya, yang indah dan kena-mengenalah dengan tajuk yang awak nak buat. Okey, seterusnya penggunaan ungkapan menarik yang betul. Okey, sekarang ni kita ada masalah di mana bila kita semak ya karangan kebanyakannya tidak menulis peribahasa yang betul ya, kerana mereka suka berhenti sampai sini. Mereka berhenti sampai sini dan akhirnya ada masalah. Ada masalah. Dia tidak boleh berhenti ya begitu saja. Okey, tidak boleh berhenti begitu saja sebab bila berhenti dia akan jadi masalah masalah kepada pemeriksa. Bila periksa dia akan buat tanda garis lah ya. Tak boleh. Dia akan buat tanda garis sebab awak berhenti di tempat yang salah. Mesti sambung ya. Dia tak boleh tak sambung, mesti sambung. Okey, contoh macam ni ya. Okey, awak berhenti dekat sini.
kaedah pertanian amat baik kepada generasi muda. Bak kata peribahasa awak urut besarkan dekat sini ya. Bak kata peribahasa jika tak boleh. Dia kena bersambung. Ya, dia tidak boleh berhenti. Kalau berhenti ada kesalahan dekat situ. Ya. Okey, ramai lagi murid yang selalu buat ayat tergantung. Contoh macam ni, saya selalulah jumpa Okey, ini ayat yang karangan yang selalu pelajar buat kesalahan ketara. Selain itu, mengadakan program di bawah seliaan pihak kerajaan. Okey, contohlah kan. Okey, ayat ini tergantung sebab selain itu siapa yang mengadakan program di bawah seliaan pihak kerajaan? Tak ada pelaku. Kita mesti ada subjek dan predikat. Subjek tu kata nama kan. Predikat tu keterangan, iaitu kata kerja ke ataupun pelaku ke ataupun pelaku tu bukan, pelaku tu kata nama yang menerangkan, yang memberikan penerangan. Jadi wajib ada di sinilah. Pelajar ada masalah apabila dia terlupakan. Siapa yang mengadakan, dia tertinggal. Ya, dia tertinggal. Okey, satu lagi kesalahan yang selalu pelajar buat. Langkah ini dapat diatasi di mana ia mampu mengubah kedudukan. Okey, perkataan ia. Okey, ni pun ada masalah. Okey, lagi satu masalah yang seterusnya ialah okey, ini adalah kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti kerap pelajar buat, iaitu menggunakan perkataan ia, ya. Dan satu lagi menggunakan kata tunjuk sebagai awal ayat. Ya, ini kesalahan yang sering dijumpai dalam karangan. Anda dilarang ya menggunakan kata tunjuk sebagai awal ayat ya, dan juga menggunakan perkataan ia ya. Kalau boleh di mana siapa, nyatakan siapa, masyarakat ke, ibu bapa ke, dia tak jelas. Okey, penggunaan ia tidak sesuai digunakan dalam karangan lah ya, dalam penulisan. Lagi satu, penggunaan perkataan duit. Kalau boleh elakkan perkataan duit, sebab duit tu bahasa pasar, bahasa yang kita cakap biasa tu, berapa duitnya, macam tu. Selalu kita guna perkataan wang, ya, W-A-N-G, wang. Kita gunakan perkataan yang sesuai lah untuk menulis ya. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakapkan tu kita tak boleh adaptasikan dalam penulisan. Bila kita adaptasikan, apa akan jadi? Dia jadi macam bahasa pasar, tidak menarik, tidak gramatis ya. Ayat tu tidak gramatis. Maksudnya ayat tidak menarik, tidak lengkap dan sebagainya. Okey, pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, di sini saya nak bagi tahu kisah benar di mana ada calon yang tulis dua karangan dalam satu masa. Sebenarnya masalah untuk dia, kesian dia fokuskan, dia tak boleh, dia tak yakin kepada diri dia dengan alasan bila dia keluar dalam dewan peperiksaan dia kata, cikgu saya minta maaf. Tapi bukan anak murid saya, sekolah lain. Dia kata, cikgu saya minta maaf. Kenapa? Saya tak yakin dengan diri saya buat dua karangan cikgu. Adakah dia akan semak? Ya, dia akan semak, tapi orang kata dari segi kualiti tu tidaklah. Markah akan dilihat berdasarkan karangan yang pertama. Bila mana karangan kedua tu jaranglah dapat markah yang bagus sebab
dia dah lari fokus dia. Dia dah lari. Dia terkejar-kejar buat karangan yang seterusnya. Jadi tidak perlu ya. Awak yakin pada diri awak, pilih satu yang terbaik ya, pilih satu yang terbaik. InsyaAllah awak boleh buat dengan cemerlang. Okey, kemudian ini domain tak payah awak nak fikir. Awak tengok kepada petikan. Okey, ada jenis karangan ya di mana dia memerlukan isi yang ada dalam ni. Ada juga jenis karangan yang tidak memerlukan isi yang ada dalam ni. Okey, jadi hati-hatilah sama ada awak tengok isi dekat sini, kena isi sendiri. Yang atas ni hanya diberikan sebagai orang kata apa, penekanan untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan kesan dan sebagainya. Cikgu boleh tak saya ambil macam petikan tu saya jadikan dia dalam bentuk ayat dalam karangan saya? Boleh? Tak ada masalah. Tetapi janganlah salin semua sebagai pendahuluan. Sebab nanti nak bagi cemerlang tu susah. Bila tengok macam ni macam tengok ambil balik je kan, dia macam tak ada idea sendiri. Kalau boleh elakkanlah begitu. Kecuali pelajar tu lemah kan, dia tak tahu apa nak buat kan, dia terlalu lemah. Dia macam dah hilang punca. Salinlah semuanya, dia masih boleh dapat markah lah. Cumanya tak sampai ke tahap cemerlang. Kalau boleh kita punya pendahuluan tu elok kita boleh jadikan apa yang kita baca ni, maksudnya petikan yang diberikan tu sebagai membantu untuk berikan contoh, kesan dan sebagainya ya. Okey, di sini tentang pendermaan organ lah. Ada pelajar kata, cikgu saya takut dah sampai sekarang saya tak berani bila dia datang sekolah, cikgu doktor tu suruh isi borang, ada nurse tu kan, jururawat tu datang, dia kata dia bagi ceramah tentang pendermaan organ ni. Tapi kita orang takutlah, cikgu tak berani kan semua kan. Okey, bukan semua orang yang boleh bagi diikut yang sesuai dan juga kebenaran bertulis daripada ibu bapa kan. Saya tak boleh paksa awak. Adakah awak akan cacat bila meninggal nanti bila awak derma organ? Sebenarnya awak pun tak berasa apa-apa sebab bila jasad awak dah tak ada, tinggal roh je kan. Roh awak tu sempurna, jasad awak saja tidak sempurna. Tapi jangan risau, dekat akhirat nanti awak ada ke semua organ awak tu. Dekat dunia je orang ambil untuk dimanfaatkan. Ada pahala ke? Banyak pahalanya ya, masya-Allah, banyak pahalanya untuk kegunaan orang yang memerlukan ya, begitulah. Tapi saya tak nak huraikan dengan lebih lanjut lagi sebab saya nak pergi kepada tajuk yang seterusnya. Okey, ni tentang domain awam, iaitu tentang budaya kerja selamat lah ya. Okey, ni tentang keselamatan murid di sekolah atau di tempat awam ya. Tulis satu karangan tentang aktiviti yang boleh dijalankan untuk memastikan murid mahir menjaga keselamatan diri. Tentang aktiviti. Bila kata aktiviti tu, pelbagai aktiviti dia tulis dekat atas ni kan. Dia tak cakap pun dekat sini, ada tak awak baca ni ada aktiviti? Tak ada kan? Okay, jadi dia nak kita punya idea sendiri. Maka kita kena nyatakan 3 aktiviti yang boleh dijalankan untuk memastikan murid mahir menjaga keselamatan diri. Okay, contohnya awak cikgu lah. Awak membayangkan awak nak buat apa untuk murid menjaga keselamatan diri. Ya, saya akan ulas nanti kemudian. Okey, seterusnya tentang pendidikan alam semula jadi. Tajuk-tajuk yang saya bagi ni semua ada dalam dalam buku teks ya. Jangan risau, sekejap lagi kita akan tengok apa yang saya katakan tadi betul ke tidak, ada ke tak ada dalam buku teks ya. Ada pelajar kata, cikgu saya tak semak langsung cikgu kan, buku teks pun saya tak buka sebab PKP. Tahun ada tahap macam tu. Salah siapa ni? Salah siapa? Tak boleh salahkan semua orang. Tunding jari, salahkan diri sendiri. Sampai cikgu pergi sekolah terpaksa carikan buku teks dekat anak-anak murid dia. Sebabnya dia tertinggal dekat dalam meja. Maksudnya dia tak bawa balik. Kan? Tapi tak boleh salahkan dia. Mungkin masa buat faktor PKP katnya kan, dia memang tak boleh. Sebenarnya salah.
raja anda bagi buku teks, sepatutnya dia bawa balik buku teks tersebut dan manfaatkannya. Okey. Di sini tentang kepupusan haiwan. Dia nak anda menulis rencana tentang faktor-faktor yang mengancam haiwan pada masa ini. Okey, jika keluar format rencana, saya suka sangat karangan jenis rencana sebab dia senang. Walaupun dipanggil karangan yang berformat, tetapi dia sangat senang. Mula-mula saja dia tulis format dan akhirnya dia akan tulis karangan seperti biasa. Okey, misalnya macam ni. Okey, tajuk dia dah bagi anak-anak. Okey, tajuk dia dah bagi. Jadi awak tulis saja faktor yang mengancam, huruf besar yang tu je huruf kecil sebab dia kata hubung, yang mengancam kehidupan. Kehidupan haiwan pada masa ini. Okay. Kemudian garis, lepas tu baru disediakan oleh tengah-tengah masuk sini oleh begin. Okey, sebenarnya centerkan lagi ya. Okey. Ya. Kita gariskan dulu Okey, yang ini sahaja yang bergaris ya anak-anak. Yang itu sahaja yang bergaris dan ini awak dah dapat markah. Okey, itu sahaja format untuk rencana. Senang ke? Senang kan? Okay, pada saya awak boleh buat. Saya tanya, saya jawab lah. Senang. Okay, lepas tu tulislah macam biasa. Faktor-faktor tu buatlah 3 faktor yang mengancam kehidupan haiwan pada masa ini. Buat perenggan macam biasa. Ada pendahuluan, ada isi yang pertama, kedua, ketiga dan juga penutup. Okay. Okey, baik. Yang ini yang seterusnya ialah industri kraft tangan ya, mendapat perhatian dari generasi muda kerana produk yang dihasilkan dapat dipasarkan di dalam dan di luar negara. Oleh itu, anda diminta menjelaskan usaha-usaha untuk memajukan kraft tangan di Malaysia. Tulis pendapat anda selengkapnya. Jadi kamu kena beri pandanganlah tentang usaha yang mana awak boleh majukan untuk kraft tangan. Ada pelajar tanya, cikgu kan saya kraft tangan mesti nak tengok kraft tangan tu apa. Okay, cuba awak search internet. Cari kraft tangan tu apa. Banyak kraft tangan sebenarnya yang menarik di Malaysia, antaranya batik, tepurung kelapa, lagi kulit-kulit buah-buahan, kulit-kulit kerang yang ada chop produk of Malaysia ataupun made in Malaysia kan. Okey, kemudian kita ada kasut getah, kraft tangan yang menarik tapi dia ukirlah, ukir sesuatu kayu tu dan sebagainya, rotan kraft tangan yang menarik di Malaysia. Banyak sebenarnya, kalau saya nak nyatakan esok hari raya pun tak habis lagi jadi awak boleh Google tengok kraft tangan di Malaysia. Ya Allah, sangat menarik. Ada pelajar sampai sekarang dia tanya saya, cikgu boleh saya tanya apa dia? Apa itu inap desa? Saya selalu dengar inap desa tapi saya tak tahu apa benda. Okey, sebenarnya anak-anak inap desa tu dalam bahasa Inggeris dia homestay. Oh, baru saya tahu cikgu. Okey, sebenarnya inap desa tu homestay Okey, jadi tolong fahamkanlah, jangan kata cikgu saya tak tahu apa benda tu kan. Itu bahasa Melayu dia Okey, seterusnya kita tengok baca soalan dengan teliti. Pilih soalan hanya satu saja, buat analisis, penilaian dan kehendak soalan awak. Semuanya awak buat. Saya tak boleh duduk sebelah awak, jom kita buat sama-sama. Tak boleh. Awak kena buat sendiri. Okey, yang paling penting awak menulis terpulanglah dia 1 jam 30 minit kan, sama ada awak nak 1 jam 20 minit atau 1 jam 15 minit untuk awak semak keseluruhan karangan tersebutlah. Jangan lupa kira patah perkataan. Hati-hati pastikan jelas, padat dan matang. Kerana bila awak tak jelas menceritakan akan jadi tergantung.
Kita nak tahu apa lagi. Awak kena membayangkan yang pemeriksa tak tahu apa-apa. Macam seolah-olah kan dia macam tak tahulah apa ya. Jadi kita nak tahu. Bila kita baca kan kita nak tahu apa murid ni punya fikiran. Apa yang dicadangkan. Apa yang dia ketengahkan. Jadi awak membayangkan diri awak semua awak tahu. Syok sendirilah kiranya kan. Jadi pastikanlah jelas, padat dan matang. Padat ni maksudnya ada ayat-ayat yang saya nyatakan tadi. Contoh ayat isi kan. Ayat isi, huraian, contoh, kesan, penegas. Itu padat lah tu. Ya. Dan matang. Matang ni macam mana cikgu? Matang ni bukan muka awak dah tua tu matang. Bukan. Maksud matang dekat dalam kertas 1 bahagian B ni. Kiranya awak menulis tu ada macam nampaklah awak berpengetahuan. Macam awak baca surat khabar ke, awak pernah tengok dekat dalam media massa tu, media cetak, media elektronik ataupun apa-apa media lah. Okey, kemudian awak ada baca bahan bacaan yang lain, awak terjemahkan, awak aplikasikan dalam karangan awak. Contoh awak tahu data tentang obesiti ke, awak tahu tentang menjaga kesihatan ke, awak bagi fakta yang jelas dan tepat. Kata apa macam berita tu kan, ada informasi yang menarik, dikira matang lah. Dicampur pula dengan ungkapan menarik, ada hadis ataupun ada kata-kata pujangga dan sebagainya, lagi bagus ya, karangan awak lagi menarik. Itulah dikategorikan jelas, padat dan matang. Mantap. Gitu. Okay, jadi yang pastinya lebih 510 patah kata masuk peringkat baik tu menjadi masalah. Jadi jangan lupalah kira patah perkataan. Ini soalan paling popular yang saya dapat. Cikgu, sekiranya karangan saya tu saya kira lebih tapi saya malas nak kira lagi. Okey, itu bahayalah kepada diri awak. Tetapi cara mengira tu, kalau kata nama khas, peribahasa, okey, kemudian kata ganda, kata majmuk tu dikira satu. Jadikan kira betul-betul. Kalau tak betul kiraan, nanti cikgu yang pemeriksa tu akan kira semula. Kiranya kalau bawah 510 awak selamat. Kalau lebih 510, jangan tanya kenapa awak tidak dapat cemerlang ya. Mesti mengikut kehendak soalan. Okey, kita tengok yang soalan pilihan. Contoh dia kita ambil berdasarkan industri kraft tangan. Okey, di mana awak kena menjelaskan usaha apa yang awak buat. Okey, yang pertamanya awak tengok yang kuning ni ya. Yang ni tak payah tengok. Tengok yang kuning ni, iaitu kerajaan mempromosikan kraft tangan Malaysia ke luar negara. Macam mana kerajaan nak promosikan? Mungkin dia boleh masuk dalam cuti-cuti Malaysia. Suara tak apa pun nak sedap sangat. Okey, dia boleh masuk dalam promosi cuti-cuti Malaysia, boleh masuk dalam travel agent ataupun agensi pelancongan di Malaysia. Dia ada bahagian-bahagian dia. Okey, boleh masukkan dan dia akan promosikan secara luas lah secara digital, di mana ada laman web yang tertentu yang sesuai untuk mempromosikan kraft tangan ya. Okey, kemudian pengusaha menghasilkan kraft tangan yang kreatif. Yalah kan, kalau orang nak beli mestilah kreatif. Ada yang cakap usaha tu boleh masukkan dalam Shopee ke. Boleh. Ada pelajar kata, cikgu, saya nak buat memperkenalkan kraft tangan Malaysia dekat Shopee, Lazada. Ya, bolehlah pelancong beli secara dalam talian kan. Boleh. Itu antara usaha yang bagus yang dia nampak, yang boleh ketengahkan kat mana nak jual, kat mana nak promosi. Okey, bagus, idea yang menarik. Okey, ada juga media massa memainkan peranan untuk memperkenalkan kraft tangan tempatan. Yalah, contoh dekat Facebook kan. Macam saya, contohnya saya suka batik kan, batik Terengganu, batik Kelantan kan. Jadi bila saya beli tu, saya masuk dalam Facebook. Jadi kawan pula tanya, kat mana beli ni? Nak juga, cantik kan. Jadi kita mempromosikan pada masa yang sama. Kita membantu juga peniaga-peniaga, usahawan kraft tangan ni untuk berjaya. InsyaAllah kita cubalah kita jadi duta macam tu ya, duta kecil Malaysia. Okey, yang ini contohlah. Ini tak perlulah buat kotak-kotak macam ni. Ini sebagai gambaran. Ada pelajar kata, cikgu saya tak tahulah nak buat jauh.
memikirkan saya nak buat apa lepas ni. Okey, jadi cara yang paling mudah ialah menghafal. Kalau ayat topik huraian macam mana nak ingat. Cak ke apa ke terpulanglah awak rekalah sendiri kan, apa ke yang sesuai yang awak ingat dia kadang-kadang apa yang awak rancang itulah yang awak ingat kadang-kadang kalau cikgu bagi semua benda awak tak ingat, lebih baik awak ingat dengan awak punya rumusan diri. Ni tak perlu buat ini sebagai contoh apa yang kita nak buat next macam itulah yang penting saya bagi tahu tadi, kalau ayat huraian tu boleh banyakkan lagi, boleh kembangkan lagi idea. Okey, seterusnya bentuk-bentuk soalan. Ni contohlah soalan-soalan peperiksaan sini. Dia kata bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak. Okey, dekat sini saya nak pastikan awak jawab dengan betul lah ya. Jawab dengan betul kerana bila kata usaha tu bukan usaha yang menjadi simbol utama untuk awak jawab. Simbol utama yang perlu awak jawab yang pertama ialah memperkenalkan pihak mana yang terlibat dalam penjagaan alam sekitar. Tadi lagu hijau tadi tu kena-mengena lah dengan sayangi alam sekitar ni. Ada pelajar tanya soalan yang selalu saya dapat dari seluruh negeri di Malaysia ni. Dia kata, cikgu boleh tak saya tulis lirik lagu untuk karangan yang tentang alam sekitar dan sebagainya yang sesuai lah lirik lagu tersebut. Boleh, tetapi janganlah ambil terlalu banyak. Maksudnya dalam satu rangkap cukuplah, ataupun satu rangkap tu kalau panjang pendekkan lagi. Kamu boleh buat bumi yang tiada rimba seumpama hamba. Contoh macam itulah Jadi kamu kata kena mengenalah dengan sayangi alam sekitar, tanggungjawab bersama ni. Jadi awak ambil lirik tu, awak kata lirik ini sering dinyanyikan oleh penyanyi terkenal negara, penyanyi popular negara Datuk Zainal Abidin yang banyak memberikan pengajaran ataupun teladan kepada masyarakat supaya menjaga alam sekitar. Gitulah. Jadi olahan awak tu menyeronokkan. Jadi pemeriksa pun tak boring, tak bosan bila baca awak punya karangan. Wow, baguslah. Murid ini kreatif. Ada kreatif dia. Ada idea yang orang kata apa kritis yang boleh diketengahkan. Jadi apalah salahnya untuk bagi lirik lagu sebagai permulaan pendahuluan. Tak ada masalah. Okey, yang isi pula awak kena tetapkan begini. Cikgu nak buat kat mana? Dekat dalam kertas soalan awak lah ya. Kertas soalan awak, usaha tu jadikan nombor 2. Yang pertama, pelbagai pihak. Sebagai isi pihak yang pertama dekat sini kita nampak persatuan rumpun tetangga ataupun persatuan beli bakbi ke ataupun persatuan penduduk pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian apa yang perlu dibuat ialah gotong royong di sekitar kawasan perumahan atau kampung atau desa lah ya. Okey, seterusnya isi yang kedua ialah pelibatan di mana usaha agensi swasta, NGO atau agensi kerajaan. Okey, seterusnya kempen di media, macam mana program dia, awak kena terangkanlah. Jangan kata kempen di media saja, awak kena bagi contoh kempen apa supaya pemeriksa tahu, oh okey, faham. Maksudnya dijelaskan dengan lebih lanjut. Okey, seterusnya isi 3, pihak berkuasa tempatan PBT memantau kegiatan pembalakan haram, pembakaran terbuka dan pembuangan sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Dia boleh mengeluarkan saman bila nampak je ada aktiviti-aktiviti yang tidak sesuai ataupun yang tidak boleh dilakukan. Maka bila dilakukan terus keluarkan saman. Okey. Baik, seterusnya ini contoh yang lain lah. Ini kebaikan-kebaikan kalau menjalani kehidupan yang sihat, maksudnya aktiviti bersukan yang anda peroleh ya. Baca soalan dengan teliti. Kebaikan tu apa yang awak dapat ya. Itu kita yang kena tentukan. Okey, seterusnya tentang sejarah. Pembelajaran sejarah ni apa kepentingannya? Yang pertama, membentuk patriotism, mengelakkan sejarah lama berulang kembali. Sejarah tak mungkin berulang. Cikgu ni selalu nyanyi ya. Nak mengelakkan bosan. Okey. Contoh awak bagilah peristiwa mengelakkan sejarah lama berulang kembali. Contohnya awak tak ingatlah cikgu peristiwa sejarah ni. Okey, saya ingat Lieutenant Adnan je. Boleh tak saya masukkan tentang Lieutenant Adnan? Boleh?
tak ada masalah. Awak boleh masukkan tentang sejarah Lieutenant Adnan ni yang berjuang sehingga kehabisan peluru tapi tak perlulah cerita banyak-banyak. Contoh tu bagi sikit-sikit dah lah. Janganlah cerita A sampai Z sampai sinopsis. Habislah awak cerita. Nanti terlebih patah perkataan. Okey, seterusnya domain kerjaya ni berkaitan dengan kerjaya, peluang pekerjaan. Yang ini tentang pertanian saja. Anda kena tengok di mana dia buat pertanian ke, penternakan ke, perikanan ke, kena tengok, ataupun perhutanan kan. Okey, jadi dia nak hanya topik ni pertanian saja, maka dia kata nak langkah-langkah untuk menarik minat generasi muda. Yang pertamanya, kerajaan menyediakan kursus atau latihan dalam bidang pertanian. Buat iklan. Jadi adalah penyertaan kan. Okey, menyediakan peluang pekerjaan yang dengan gaji yang bersesuaian. Ada yang pelajar tak naklah cikgu, dah panas jadi petani kan. Lepas tu pula kena tahan lasak kan. Saya cangkul-cangkul macam tu kan. Awak ni masih muda, otot-otot awak tu masih bertenaga. Ya, tak salah untuk kita bergiat dalam bidang pertanian. Sebab yang inilah punca hasil rezeki juga ya. Kadang-kadang kita otak cetek, asyik nak duduk nak hidup senang lenang, tapi sebenarnya aktiviti pertanian ni bila awak buka channel YouTube, awak akan nampak terbuka mata awak bahawa sektor pertanian ini bukan sahaja melibatkan generasi yang dah berumur ataupun atas 30 tahun. Sebenarnya ada anak-anak remaja yang seawal 18 tahun dah bergiat aktif dalam pertanian, dan pendapatan dia jangan tanya ya, seawal umur 18 tahun saja setiap bulan dia boleh peroleh RM20,000. Dengan hasil pertanian dia, dengan dah tolak gaji, dah tolak pekerja, dah semua tahu. Dah tolak modal, dah tolak gaji pula dah tolak modal semua, dia boleh dapat RM20,000 sebulan bersih. Ni kenyataan-kenyataan yang jujur pada usahawan dari dalam bidang pertanian ya. Jadi jangan pandang lekeh lah, nampak busuk, nampak tak kemas, kata apa, hidup pun dalam keadaan yang macam biasa-biasa je kan, tak nampak luar biasa. Dia kaya tapi nampak macam miskin. Ada juga orang macam tu, dia suka low profile, dia tak suka menunjuk-nunjuk. Pentingnya pertanian di Malaysia ni kerana tanah kita ni subur. Kalau kita tengok ada mineral dia, corak taburan yang baik, hujan dia ada. Kita negara yang dikategorikan sebagai hutan khatulistiwa ya, panas dan lembap sepanjang tahun. Itu antara yang faktor-faktor yang menarik ya. Yang paling penting gaji kena sesuai lah ya. Contoh kalau kamu jadi bos, lainlah gajinya. Kalau kamu jadi pekerja, lainlah gajinya. Tapi gaji tu bersesuaian. Maksud saya dalam 2,500 ke atas. InsyaAllah lah kebanyakannya boleh dapat begitu ya. Okey, seterusnya mempopularkan kaedah pertanian yang baharu. Contohnya ada pelajar tanya cikgu, macam mana saya nak minat kepada pertanian, sedangkan rumah saya rumah flat biasa je ya, rumah yang tak ada ni, rumah yang tak ada tanah. Rumah yang tak ada tanah. Jadi macam mana saya nak tanam sayur-sayuran ke apa ke. Sekarang ni banyak teknik. Boleh tampal dekat dinding, boleh sangkut-sangkut teknologi. Kamu cari je dalam Google kan, banyak teknik yang ke flat ke kondo ke apa ke ya. Semua boleh boleh orang kata apa? Ketengahkan ya. Jangan kata saya mesti ada tanah. Oh tidak ya. Sekarang ni banyak kaedah-kaedah yang menarik yang terkini. Okey. Baik, seterusnya kelemahan calon. Gagal mengarang mengikut jumlah kata yang dikehendaki. Mampu menulis 5 perenggan tetapi setiap perenggan tidak seimbang. Ada panjang, ada pendek, ada langsung macam terlalu pendek pun tidak sesuai. Bukan kata tak boleh, boleh, tapi untuk perenggan pendahuluan dan penutup tak ada masalah. Yang menjadi masalah untuk perenggan isi lah. Bila ada panjang pendeknya, dia tidak seimbang dan dia tidak mengikut format yang kita nak lah. Contohnya macam tak ada contoh, tak ada kesan,
kesan. Bila tak ada apa ayat-ayat contoh kesan tu, dia jadi macam tak ada bukti. Contoh awak dah bagi bukti dekat saya, cikgu saya jumpa tempat menarik di Malaysia dekat mana Pulau Langkawi. Buktinya tak tahu lah cikgu, saya terjumpa je, saya tak ada bukti. Tak ada ke contoh-contoh gambar menarik untuk saya tengok? Mana tahu saya boleh pergi Langkawi kan? Tak ada lah cikgu. Jadi macam mana saya nak kata tempat Langkawi tu menarik? Awak tak ada bukti langsung, awak nak menunjukkan dekat saya apa yang awak katakan itu. Ibarat dia begitulah ya. Kemudian calon menggunakan peribahasa yang tidak sesuai. Ini memang dia tak tahu tapi dia buat-buat tahu. Dia tak tahu sebenarnya peribahasa tu, dia hentam je. Kalau tak tahu tak payahlah buat. Tapi kalau tahu, buatlah yang sesuai ya, yang sesuai. Silakan, tak ada masalah. Okey, yang penting peribahasa tersebut kena mengena dengan apa yang tajuk yang awak nak sampaikan tu, supaya macam tak ada annoying. Apa tu annoying? Menjengkelkan. Macam apa benda ni? Gitu, tak sesuai ya. Okey, kemudian kosakata yang digunakan terhad atau umum. Macam saya kata tadi lah, awak tak ada langsung kata perkataan yang menarik ya. Kamu tulis je apa yang kamu rasa, macam apa yang kamu cakap tu kamu tulis. Jadi kosakata tu nampak terhad. Cuba gunakan kosakata yang banyak yang terdapat dalam kamus ya. Contoh anjakan paradigma, momentum, dinamik, macam tadi kan guru dinamik. Bagus, penggunaan itulah dinamakan kosakata yang menarik. Jadi bila pemeriksa baca, pelajar ni bagus, siapa cikgu dia, sekolah mana? Dia tak cakap siapa awak, dia kata sekolah mana. Awak dah bawa nama sekolah dah kat situ. Sekolah mana ni? Siapa cikgu dia? Gitu ya. Okey, seterusnya memulakan ayat dengan salah menggunakan itu dan ini. Yes, itu yang saya dah tunjukkan tadi. Idea tidak menunjukkan kematangan calon ya. Idea dia macam merepek-repek, meleret-leret, tidak mengikut spesifikasi yang disarankan. Macam bila baca macam kenapa tak ada kena-mengena? Dia macam nak pergi pokok bakau, contohnya kan pokok bakau. Tapi dia cerita tentang pokok lain ni. Dia cerita tentang pokok rotan. Lari kan? Tak sama. Okey, seterusnya menguraikan dua isi dalam perenggan yang sama atau satu isi dalam dua perenggan. Okey, contoh macam ni lah. Dalam satu perenggan tu ada dua isi. Awak lambakkan sekali isi-isi tersebut. Tak boleh. Ya, salah lah. Kiranya macam dia nak fokus kepada satu isi setiap perenggan. Jangan tambah lagi dua. Okey, calon terlupa menulis ayat penegas kesimpulan dalam setiap perenggan. Yalah, macam saya kata tadilah, awak dah pakai baju tak pakai seluar. Jadi macam kan, fikirlah sendiri ya. Okey, seterusnya tanda baca. Cikgu, ada tulisan saya tu halus, tak nampak cikgu. Ya, betul. Dia tak nampak di tanda titik dia, koma dia. Tulis elok. Kalau titik betul-betul lah titik. Kalau koma ada komanya kalau tak ada tanda baca ni masalah. Ya, jadi cikgu bersemput akan pakai oksigen. Baca karangan awak tak ada titik langsung. Pernah jumpa murid macam ni sebab dia kata ada titik cikgu tapi halus tak nampak. Aduh, jangan buat macam tu elakkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada karangan contoh. Cikgu dah cakap banyak cikgu, saya nak tengok juga karangan contoh. Okey, ni tak adalah saya kata contoh yang terbaik. Ini antara contoh karangan yang ditulis oleh pelajar di mana usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Bukan negara Zimbabwe, Uganda di negara kita. Malaysia lah. Okey, baik, kita tengok dekat sini. Semangat patriotik. Ya. Semangat patriotik siapa? Di negara masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Semakin luntur semakin luntur tu maksudnya mudalah. Pada pendapat mereka, perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambah pendapatan semata-mata. Buktinya segelintirnya tidak menitik beratkan semangat patriotik dan tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan. Contohnya, segelintir masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. Kesannya semangat agak lesu dan semakin luntur dalam diri masing-masing. Jadi kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan sampai bila-bila. Okey, perkataan ini kalau boleh
elakkan berulang-ulang ya. Kataan luntur. Okey, kalau boleh elakkan berulang-ulang. Biar satu saja dekat atas, jangan banyak kali ulang, dia jadi boring ya. Cuba awak ulang kan. Tak ke bosan. Okey, yang seterusnya segelintirnya Okey, dia dah cakap dekat sini segelintirnya, maka kat sini pun ada segelintir lagi. Menarik yang lain lah ya, yang lebih menarik, yang sesuai. Okey, tapi kat sini lengkap lah. Dia ada ayat topik, dia ada ayat huraian, ya, dia ada ayat contoh dan dia ada ayat kesan. Kemudian dia ada ayat penegas. Okey, dari segi keseluruhannya dia lengkap. Okey, seterusnya ada pelajar tanya, cikgu boleh tak saya letak isi dia di bawah? Sebab saya tengok ada juga contoh karangan yang isi dia di bawah. Okey, kalau saya ya sebagai seorang guru bahasa Melayu, saya suka isi pelajar ketengahkan pada awal ayat. Dekat awal ayat, contohnya awak bagi tahu terus, salah satu daripada caranya ialah ibu bapa memberikan penekanan patriotik dari bangku sekolah lagi. Kalau saya suka awal isi supaya kita dapat highlightkan apa pelajar ini nak cerita. Seperti kata peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Impak dapat dilihat dengan jelas. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan sehingga dewasa. Okey. Misalnya, setiap kali sambutan kemerdekaan, ibu bapa berpeluang membawa anak-anak menyaksikan secara langsung di dalam Merdeka atau di tayangan di televisyen. Sama pula balik ini penting kerana kita dapat menaikkan masyarakat yang sentiasa cintakan negara agar sejarah lama tidak akan berulang kembali. Okey, dekat sini kita nampak dia dah lengkap, cuma dia berterabur, dia campur-campur. Boleh ke cikgu? Boleh, ya, tak jadi masalah. Kalau dia campur-campur, kat situlah impak, kat situlah contoh, kat ni gerpak-gerpakan, tak ada masalah. Kecuali isi saja. Isi mesti dekat bahagian atas. Penutup mesti dekat bahagian bawah. Dalam ni berkocak-kocak, pergi ke sana ke sini tu tak ada masalah, ya. Asalkan dia ceritakan. Macam ni contoh, dia kata pergi Dataran Merdeka, ya, dia ada tayangkan kat televisyen. Jadi nampak murid ini melalui proses. Dia nampak cikgu, mak saya pernah pergi Dataran Merdeka bawa saya dengan adik-adik saya pergi tengok. Saya cikgu, dia kalau kita orang tak dapat pergi, kita orang buka TV cikgu. Kita orang tengok secara langsung. Saya suka tengok pembarisan cikgu. Jadi murid itu mengaplikasikan apa yang dia nampak, apa yang dilihat dalam karangan. Jadi pemeriksa tu akan kata, ish, dia ni bagus lah kan. Dia ingat apa yang dia buat. Macam tu lah ibaratnya. Okey, seterusnya ini juga merupakan isi. Dia tengok dekat media elektronik tu, hendaklah menayangkan. Selain itu, media elektronik itu juga hendaklah menayangkan filem. Seperti Bukit Kepong, Palung dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi awak cerita aktiviti tersebut bukan saja dapat memupuk semangat patriotik, malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Okey, seterusnya semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. Okey, macam mana nak bagikan contoh tanpa mengira bangsa kan? Okey, contoh perlulah mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan. Dia boleh buat live macam kita. Contoh pemimpin tu masa hari kebangsaan, hari kemerdekaan, dia boleh buat live macam kita. Contohnya dia ceritalah tentang merdeka bukan senang ya, nak mencapai tahap kemerdekaan ya. Satu masa dahulu bagaimana orang dahulu memperjuangkan tanah air, bagaimana Tunku Abdul Rahman mencapai persetujuan untuk merdekakan tanah air kita gitu. Kalau awak nak ceritakan tentang Lieutenant Adnan pun boleh ya, tak ada masalah. Yang ada kena-mengena dengan awak punya buku teks bukan Komsas, novel Ikatan 4 ya, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi ambil sikit-sikit dalam cerita tu, boleh awak muatkan dalam karangan. Okey, konklusinya, usaha-usaha semua pihak untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warga negara. Okay, sekejap. Saya ada ceramah.
langsung. Tak jumpa. Okey, macam ni awak apa ni Kak Zai cari Sungai Kelah, lepas tu ada kat situ ada gerai, boleh tanya orang dekat situ. Orang kat situ dia tahu. Masuk waste sungai apa ni Felda masuk tu waste ni hot spring. Dia dekat situ je, dekat depan. Ya. Area-area situ ya. Okey. Okey, minta maaf ya. Minta maaf, ada kawan saya tanya waste, dia cari jalan tak jumpa. Minta maaf sangat. Okey, baik, konklusinya usaha-usaha semua pihak ni untuk membuat semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Macam kamu apa ni pasang bendera Malaysia kan, dah pasang bendera Malaysia tu setiap kali 31 Ogos. Tanpa henti, maksudnya setiap bulan ke bukan, maksudnya setiap tahun pada bulan Ogos saja dengar je 1 Februari 8 terus pasang bendera, macam itulah ibaratnya setiap tahun awak buat benda yang sama, itu tanpa henti lah. Lepas tu ayah awak pasang bendera dekat kereta ke bendera kecil tu ke, ataupun awak buat apa montaj ke, ataupun awak buat wallpaper dekat belakang tu gambar kemerdekaan ke, semua tu pun boleh, tak ada masalah ya, tak ada masalah. Okey, jadi orang kata apa, dari segi pengolahan awak tu datang daripada apa yang awak fikirkan. Jadi banyakkan membaca lah ya, banyakkan membaca. Cuma satu je saya nak bagi tahu, anda tidak dibenarkan sama sekali menyentuh sensitivity isu. Contoh isu politik kan, ataupun ahli politik yang awak tak suka, yang awak dengar dekat media massa ke, ataupun ibu bapa awak bercerita tentang ahli politik sekian-sekian, awak tak boleh masukkan menyebarkan aib ataupun awak menulis terus nama pemimpin tersebut ataupun siapalah juga dalam karangan ya, tidak dibenarkan sama sekali lah ya. Awak tulis secara orang kata apa dasar je, tak perlu detail. Maksudnya apa yang awak tahu tidak menyentuhlah kepribadian orang kita lebih kepada persekitaran, masyarakat, sejarah tanah air, itu lebih baiklah ya. Bahaya sebab ada yang macam tu, dia bagi nama terus ya, sekian habis aib orang tu semua dia ceritakan, apa yang dia dengar dekat dalam berita tu dia adaptasikan pula dalam karangan. Bahaya tak semestinya awak boleh semua awak boleh ceritakan ya. Awak tahu sahaja di luar, tapi dalam karangan awak tak boleh ceritakan. Begitu juga dengan hal peribadi kita lah, contohnya macam peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Okey, contohlah kan soalan macam tu, dia memang ada masalah dengan ibu bapa dia. Dia tulis semua benda-benda yang apa yang dia tak suka tentang ibu bapa dia dalam karangan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Jadi benda tu dah jadi negatif, bukan positif. Itu membawa masalah besar bila pemeriksa menanda dia dah lari terpesong ya, dah lari terpesong. Dia dah keluar dari tajuk. Maksudnya dia ceritakan benda-benda yang negatif, sedangkan dia perlukan yang positif ya. Berhati-hatilah bila menulis. Okey, seterusnya saya akan berhenti setakat ini untuk sharing bahan yang seterusnya. Okey, jelas cikgu, jelas. Okey, terima kasih bagi ini persoalan dan cikgu akan jawab. Ya, betul. Okey, saya akan share yang kedua, share screen yang seterusnya. Okay, saya tutup dulu yang ini ya. Sekejap. Sekejap ya. Okey. Baik, yang ini yang seterusnya ialah karangan B ikut topik ya. Ini pendahuluan mesti ada. Kalau ada, awak dah ada kepala, dah boleh tengok. Okey. Kemudian kalau awak ada isi ni, maksudnya awak dah ada badan, awak boleh makan. Bila awak makan, awak kenyang ya. Jadi isi dah ada. Okey, seterusnya awak ada kaki, maksudnya awak dah ada penutup. Jadi karangan awak sudah lengkap. Alhamdulillah.
Okey, seterusnya dekat sini apa ni? Apa ni cikgu? Okey, sekarang ni yang ini bukan untuk awak menghafal. Yang saya letak dekat sini ialah karangan B ikut topik. Di mana ini dalam buku teks tingkatan 4 ya. Tingkatan 4. Nampak tak huruf besar-besar ni merealisasikan impian insan terdidik negara sejahtera Ini semua topik dalam buku teks. Banyak. Ada kat sini ada 13 topik ya. Okey, untuk tingkatan 5 ada 13, 14, 15, 16. Oh, ini bukan. Ni untuk tingkatan 4 ada 16 topik ya anak-anak. Ada 16 topik. Okey, seterusnya untuk tingkatan 5 pun sama. Dia berhenti kat sini. Dia berhenti dekat sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. 14, 15, 16. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini tajuk. Okey, bukan nak suruh buat semua tidak. Ini ialah tajuk di mana contohlah dia bagi karangan pilihan ya. Sebenarnya ada artikel. Ni hanya dasar sajalah. Sebenarnya dia ada artikel. Artikel tu nanti dia akan berikan dalam soalan karangan ya. Ini contoh bila ambil dalam buku teks apa yang biasanya dia cadangkan untuk karangan. Ya, tak semestinya apa yang saya kata kat sini betul lah. Maksudnya dari segi tajuk karangan pilihan tu tidak semestinya apa yang saya tulis ni ada. Mungkin ada banyak lagi soalan yang lain ya. Ini antara contoh-contoh yang boleh kita lihat lah. Saya dah share dalam Moodle. Nanti awak boleh. Cikgu. Ya saya. Maaf. Cikgu ada tunjuk slide apa-apa ke? Ada. Tak jelas Tak nampak langsung. Okey, sekejap. Cikgu tak share lagi. Oh ya ke? Sekejap ya. Okey. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Nampak? Okey, cikgu baru nampak. Okey, nampak Okey, dekat sini yang saya okey dah nampak ya. Okey, terima kasih. Baik, dekat sini kepala, di sini ada isi kita dah letak idea-idea kita, maka kita dah kenyang, kita alhamdulillah dah sendawa, maka kita ada penutup lah. Penutup tu kita basuh tangan, cuci tangan, dah habis, dah selesai makan. Macam itulah ibaratnya. Jadi dah lengkap karangan kita, barulah kita hantar. Itu yang paling penting. Ini tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks yang saya tunjukkan. Nanti kamu bukalah buku teks sendiri. Tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada tajuk-tajuk yang saya paparkan ni. Okey, seterusnya di bawah ini ialah tajuk-tajuk dalam buku teks ni bukan yang keluar exam, tidak semestinya tapi saya share juga manalah tahu keluar. Ni antara contoh-contoh soalan yang kena-mengena dengan tajuk yang selalu orang kata jadi soalan popular lah yang berkaitan banyak yang pertanyaan tentang perbincangan, sumbangan dan sebagainya. Ada juga yang nak memetik idea anda sendiri tentang pengolahan dari segi diri sendiri, masyarakat, negara dan juga antarabangsa. Tengoklah kepada tajuk lah ya. Adakah awak dapat mencapai tahap pemikiran yang kreatif dan kritis, sebab dia banyak kepada soalan KBAT KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang penting awak kena fahamkan soalan dan insya-Allah awak boleh jawab dengan teliti ya. Saya sharekan dalam Moodle, nanti boleh check lah. Okey, seterusnya saya nak share yang lain. Yang ini tak ada masalah sangat. Okey, saya nak share tentang satu lagi kertas. Okey, sekejap saya masukkan semula. Ya. Okey. Baik, di sini merupakan kertas soalan peperiksaan percubaan sijil pelajar Malaysia ni ada tertinggal A pula. Okey, bahasa Melayu kertas 1. Okey, yang ni cara markah diberikan lah soalan 1 30 apa markah dia, 2 70 apa markah dia. Okey.
Kemudian di sini contoh penggunaan gadget lah dalam kalangan anak, dalam kalangan kanak-kanak, ya, dalam kalangan kanak-kanak. Okey, bila kita kata gadget, awak kena tahu bahawa gadget tu ialah alat peranti, ya. Sama. Gadget tu alat peranti. Dulu tak boleh guna gadget, sekarang dah boleh. Dalam bahasa Melayu dah boleh guna gadget. Tapi kita nak lihat kepada anak-anak. Okey, yang ini ada dalam buku teks, ya. Siapa yang baca buku teks dia tahu, oh cikgu saya pernah jumpa dalam buku teks, ya, ada tentang gadget dan kanak-kanak. Okey, jadi ada masalah bila dia guna gadget, dia akan ada masalah sukar bertutur lah. Dia akan jadi sebagai orang kata apa, isi awak kan. Pendapat anda, oh ni tak perlu, ini bahagian A, minta maaf, saya dah terhurai bahagian A pula. Sebab bahagian A minggu lepas, minta maaf. Okey, ni bahagian B lah. Okey, ni kita soalan awak. Contoh lah kan. Yang ini pun ada dalam buku teks tentang kemarahan, ya, tentang stres, menangani stres. Sebagai seorang kaunselor, anda diminta menyampaikan sebuah syarahan di hadapan remaja bermasalah untuk menerangkan cara-cara mengurus tekanan dan kemarahan dengan kaedah anda yang dirasakan terbaik. Okey, kaedah tu mestilah rasional dan logik. Jangan sesekali kaedah yang negatif. Contoh negatif tu ialah berdiri di tempat tinggi dan menjerit kuat-kuat dan awak apa ni kata apa dan awak boleh kata apa buat jumping kat situ kan, boleh buat melompat dekat situ, bahaya. Itu bunuh diri nama dia kan. Jangan bagi kaedah yang kutkan, yang macam psycho sangat awak punya kaedah tu. Ada, saya pernah jumpa rupanya pelajar itu kena check mental dia psycho dia bagi kaedah dia bagus tapi menyerangkan, menakutkan. Toreh tangan guna pisau lah, seram saya dan dia sebagai seorang kaunselor, bukan sebagai seorang kawan, ya. Jadi bagi cadangan tu yang rasional, jangan agak-agak menyeramkan, ya. Kita yang baca pun seramnya. Okay? Yang ini cara-cara mengurus tekanan dan kemarahan dengan kaedah awak, ya. Nyatakanlah 3 kaedah yang terbaik untuk menguruskan tekanan ni. Ini syarahan. Kalau siapa boleh buat syarahan, silakan. Ini dipanggil karangan yang berformat, ya. Okey, seterusnya karangan ni juga merupakan artikel yang diambil dalam rencana Most Free WordPress. Okey, semangat kejiranan pada Allah baru ini semestinya sudah jauh berbeza lah. Jadi cadangkan aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kejiranan pada Allah baru ni berdasarkan pendapat anda. Okey, apa dia? Menjadi semangat trend. Biasanya kita akan wujudkan komunikasi secara WhatsApp group, ya, ataupun Telegram dan sebagainya lah. Okey, yang kedua boleh buat macam video macam ni. Contoh jiran-jiran awak kan masuk dalam komuniti, boleh buat video macam ni. Masalah longkang tak selesai-selesai, ya, dekat bahagian belakang rumah saya tu. Okey, sampah ni macam mana? Gitu. Jadi kita gunakan teknologi Allah baru ni. Kita boleh gunakan video tadi masuk Facebook ke apa ke, macam segala permasalahan tu kita nyatakan apa-apa kita boleh masukkan dalam inilah, ya, Facebook dan sebagainya, yang sesuai lah, yang tidak mendatangkan masalah. Maksudnya tadi boleh buat WhatsApp group, Telegram, video dan apa lagi, cadangan-cadangan aktiviti yang sesuai untuk kejiranan Allah baru ni. Kadang-kadang jiran kita sekarang ni terlalu sibuk. Dia tak boleh nak jumpa setiap minggu, setiap hari. Jadi kita buatlah sebulan sekali pun jadilah kan. Jadi kita ada perjumpaan, kita ada teknologi apa yang kita boleh gunakan. Ya, jadi tak jadi masalah. Contoh CCTV pun antara teknologi maklumat, ya, teknologi yang kita boleh gunakan sebab kita mengalami perubahan yang drastik zaman teknologi, iaitu perindustrian 4.0, revolusi industri. Kita kena tahu tu, ya. Jadi cadangkan aktiviti-aktiviti tersebut. Okey, kemudian yang domain pendidikan ni pula, maklumat di atas menunjukkan kepentingan hutan lagi. Sesuai tak dengan lagu Zainal Abidin yang saya Datuk Zainal Abidin yang saya tayang, awak boleh masukkan sebagai lirik lagu, ya. Jadi kata apa, baik-baik lagu tu awak boleh ambil, masukkan sebagai kreatif, maka karangan awak
A lah, tip top lah ya. Okey, jadi usaha-usaha pelbagai pihak lah dalam memulihara alam sekitar. Tadi saya dah cakap sama je. Okey dah, tadi usaha siapa. Tapi pelbagai pihak ni yang pertama tentulah kerajaan kan. Di bawah bahagian Jabatan Perhutanan kan Malaysia kan. Okey, kemudian penguatkuasa, usaha seterusnya ialah penduduk ataupun masyarakat itu sendiri. Usaha masyarakat pun nak juga, bukan usaha kerajaan penguatkuasa je kan. Lagi satu penduduk setempat, bila dah masalah berlaku maksudnya hutan diceroboh ataupun berlaku masalah penebangan hutan secara haram, kita sebagai rakyat ataupun kita sebagai penduduk, kita boleh buat aduan. Kita jangan tengok biarlah bukan hal aku, buat apa, peduli apa aku, tak boleh. Kita kena ada tanggungjawab, sensitivity terhadap sesuatu masalah tu ya. Kita bukan mendatangkan masalah tetapi kita menyelesaikan masalah supaya pihak tertentu tahu bahawa berlaku masalah dekat hutan tersebut. Sebab hutan ni sesuatu khazanah yang kita perlu jaga, bukan hanya sekadar penguatkuasa dan kerajaan saja ya. Okey, seterusnya yang ini tentang vocational dan teknik. Maksudnya ada pelajar kata cikgu yang macam politeknik, college community tu ke? Ya, betul. Ataupun sekolah vocational yang ada di Malaysia ni, dia menawarkan bidang teknik dan vocational lah untuk melahirkan tenaga kerja mahir. Sekarang ni memang laku ke? Ya cikgu, mendapat sambutan. Kalau saya tanya kawan saya yang bekerja ataupun sebagai pensyarah di college community vocational teknik dan sebagainya, termasuklah politeknik, dia akan kata laku. Belum je grad dah ada ejen ataupun majikan dah booking dah chop, orang panggil chop kan, nak anak-anak ni keluar je kerja dengan saya macam tu. Sebab kita nak tenaga mahir, kita tak nak masuk kerja baru nak ajar, okey buat macam ni, dia tak nak. Jadi macam menyusahkan. Okay, jadi kita nak benda dia dah tahu, dia kerja terus buat. Kebanyakan majikan macam tu, dia tak suka buang masa nak ajar satu-satu macam itulah ibaratnya. Okay, jadi tak salah. Awak jangan pandang rendah lah. Kawan saya tu sekolah teknik je. Kawan saya tu ambil gini PUMA. Dia macam tak layak lah nak kawan dengan saya. Oh tidak. Esok satu hari nanti bila dia mahir menguasai teknik dia tu, InsyaAllah dia boleh buka butik yang besar. Dia ada nama-nama besar macam yang sekarang ni kita tengok Rizman Huzaini ya, Rizalman, tengok Datuk Rizalman macam mana kan kehidupan dia, ada teknik dan belajar kemahiran. Dia ada kemahiran tertentu. Tengok Datuk Chef Wan, manfaatkan kulineri tersebut, manfaatkan ilmu tersebut. Tengok bagaimana orang boleh pergi jauh dekat situ. Ada pelajar seawal tingkatan 2, dia cuti sekolah je, dia buat kek, dia pergi kursus, dia buat kek. Tidak semestinya awak dah habis sekolah ataupun tingkatan 5 awak baru nak belajar. Awak rasa macam cuti sekolah boring, tak tahu apa nak buat kan. Awak belajar kek, awak pergi kursus dan sebagainya. Okey, kemudian awak boleh buat cupcake dan pasarkan dekat IG kan, Instagram, dekat dalam Facebook, insya-Allah ya, awak akan berjaya. Gitu. Jadi dekat sini mereka akan amat diperlukan. Ya, betul. Jelaskan langkah-langkah untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir di negara kita. Okey, langkah dia. Jadi kita kena terangkanlah langkah-langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir ni. Kerajaan mengambil peluang untuk menyasarkan program-program yang menarik lah untuk belia muda ni kan, ataupun generasi muda di negara kita. Buatlah program minat. Okey, kemudian seterusnya modal yang diberikan kan, maksudnya ada bantuan modal. Biasanya orang nak berniaga tu ataupun orang nak jadi usahawan, orang nak belajar, dia tak ada modal. Jadi katalah awak nak allowance ke apa ke kan, akan diberikan. Kalau macam college community sebelum ni, dia ada bagi juga teknik vocational pun ada. Ada yang allowance 200 sebulan, 400 sebulan, tengok kepada keperluan
motivasi kepada mereka untuk bergiat dalam bidang tenaga mahir ni pendidikan teknik dan vocational ni. Jadi kita nampak dalam skop yang luas lah, tidak digalakkan anak-anak memikirkan benda yang merugikan. Kita fikirlah sesuatu yang menyeronokkan dan mendatangkan keuntungan. Kita buka minda kita, insya-Allah kita akan nampak apa yang berlaku. Cuma saya nak ingatkan, setiap penerangan dalam karangan awak itu mesti jelas, mesti nampak langkah-langkah yang awak lakukan, ya. Ceritakan apa yang awak rasa. InsyaAllah karangan awak menarik, tertarik dan debom. Okey, itu saja untuk perkongsian cikgu kali ini. Jika ada soalan saya akan jawab. Okey. Sudah ada soalan ke nak tanya kat Cikgu Maria? Okey, silakan. Okay, semua ada soalan. Izri Natasha, cikgu ada share apa-apa ke? Okey, saya dah tayangkan tadi. Maaf cikgu tak nampak slide. Okey, tak apa, saya baru baca. Okey, ada sebarang pertanyaan? Okey, saya nak maklumkan kepada semua, jika awak nak slide saya dan sebagainya, layari Moodle dan awak boleh dapatkan nota dan latihan di situ. Okey, untuk quiz ya. Quiz dah boleh jawab dah. Apa yang saya bagi tadi ada kena mengena dengan quiz. Jadi awak boleh jawab soalan quiz tu sebelum masuk sesi yang seterusnya, iaitu taklimat ataupun teknik menjawab kertas matematik bersama Cikgu Azman. Sementara awak tunggu Cikgu Azman punya slot, awak boleh jawab saya punya quiz word wall yang saya sediakan. Ada dalam ni ya, ada pelajar tanya cikgu mana nak dapat quiz tu, ada link saya dah bagi dalam chat ni. Scroll laju-laju. InsyaAllah ada ya. Okey, siapa yang tertinggal maksudnya minggu lepas tak dapat jawab quiz, awak boleh buka Moodle juga. Dalam Moodle pun ada. Awak boleh jawab quiz di situ. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Harap semua faham dan dapat manfaatkan ilmu pada hari ini. Okay. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kerjasama, sudi meluangkan masa bersama saya dan juga warga Yayasan Impak untuk program hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan teknik menjawab yang lebih menarik. Untuk kertas 2 ya, untuk kertas 2 pada hari Ahad saya bertukar sesi sebab saya ada kata apa? Tumpang belajar faham juga. Okey, tak apa. Saya akan pergi bercuti ke Langkawi, insya-Allah. Saya akan bercuti ke Langkawi minggu hadapan. Jadi pertukaran dari segi masa pada hari Ahad minggu hadapan ya. Jangan lupa bersama Cikgu Maria untuk soalan dan teknik menjawab bahasa Melayu KSSM Bahasa Melayu 2021. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, korang semua faham kan apa Cikgu Maria ajar? Korang enjoy kan tadi kan?